Hai semua, hai, saya Cikgu Ikhwan. Nah, hari ini saya akan mengajar anda semua subjek pendidikan kesihatan untuk tahun 2. Jadi, untuk subjek ini saya perlukan beberapa perkara. Dan nombor 1 ialah buku teksnya, iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 2. Dan juga saya perlukan buku latihan garis 1 untuk menyalin dan menjawab nota-nota dan soalan yang bakal saya berikan. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, kita terus dengan pelajaran pertama kita pada hari ini. Jadi, untuk pendidikan kesihatan, dan kalau kita buka buku teks tu, dia ada di muka surat 67. 67 ialah mulanya pendidikan kesihatan dalam buku teks tersebut. Jadi, kalau kita tengok unit 9, tajuk dia Hari yang Ceria. Hari yang Ceria. Jadi, kita akan tengok sama-sama Hari yang Ceria. Dalam dunia, dalam hari-hari, banyak-banyak hari, ada 365 hari kan. Jadi, dalam 365 hari ni, ada satu hari, iaitu pada 8 November, kita sambut Hari Kanak-Kanak. Hari Kanak-Kanak ni disambut pada 8 November ni di seluruh dunia, dekat seluruh dunia disambut. Setiap tahun akan ada Hari Kanak-Kanak pada 8 November. Selalunya sekolah akan sambut dengan buat aktiviti-aktiviti, akan panggil lori Milo, akan panggil karnival, macam-macam. Ramailah, banyak benda yang ada, aktiviti yang dibuat di sekolah. Dan memandangkan sekarang musim Covid, saya harap semua jaga kesihatan. Memandangkan musim Covid ni, kita tak dapatlah nak buat Hari Kanak-Kanak, sambutan Hari Kanak-Kanak. So, kita doa bersama-sama supaya Covid ni dapat diselesaikan dengan cepatlah, supaya kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang lebih menarik dekat sekolah. Kalau kita online ni, kalau nak sambut Hari Kanak-Kanak, macam takkan nak saya buat air Milo kat sini, awak buat air Milo kat rumah kan. So kita minum Milo sama-sama, tak best. Lori Milo tu memang pengalaman yang terbaik lah kalau kita nak minum Milo kan, tersedap lah. Jadi kita tak payah cerita Milo lah. Kita cerita pasal pendidikan kesihatan unit 9 ni, melalut pula kan. Jadi kita tengok kat bawah, dekat muka surat 68. Jadi muka surat 68, saya akan tunjuk awak satu rajah. Okey. Ni kita ada satu gambar rajah dekat sini, gambar rajah kita. Jadi kalau kita duduk, berdiri, angkat barang semua, betul tak posture kita? Kita kena pastikan posture kita betul. Cara yang duduk pun ada cara duduk yang betul, cara berdiri yang betul. Kalau kita tengok gambar-gambar ni, cara-cara yang duduk ni akan membahayakan kesihatan, membahayakan diri sendiri. Banyak boleh jadi kalau kita salah duduk. Kita sakit belakang, kita sakit punggung. Pernah tak kita tersalah tidur, bangun-bangun sakit je tengkuk kita? Itu sebab kita salah posture tidur kita. Jadi gambar yang kita nampak dekat sini ni, gambar-gambar ni semua ni, gambar ni adalah posture yang salah. Pandai. Ni semua ni posture yang salah. So kita nampak kat sini, belakang orang ni sakit, pum, hilang belakang dia sakit, pum, hilang juga. Ini pun salah, sakit. Nampak? Ini cara ada dia tengkuk dia ke depan. Kita jangan jalan macam kura-kura kat situ. Kita kena tegak jalan. So kalau kita ni, kita kena sentiasa peka dengan keadaan badan kita, supaya kita boleh duduk dengan cara yang betul, tidur dengan cara yang betul, berdiri dengan cara yang betul, angkat barang dengan cara yang betul. Terus sekarang kita tengok dulu dekat buku teks. Kalau kita tengok dekat buku teks, kita ada sebelah kanan ialah cara yang salah, dan sebelah kiri adalah cara yang betul. Dekat situ kita tengok cara dia ni duduk. Cara yang duduk yang betul ialah badan tegak. Badan kita tegak, bukan badan membungkuk ke depan. Tu betulkanlah tu. Awak betulkan cara awak duduk lah. Jadi kita kena duduk dengan cara yang betul, terus duduk tegak. Kalau cara berdiri pun ada cara berdiri yang betul. Kita jangan bungkuk ke hadapan, kita berdiri tegak. Sebab tu sewaktu negaraku kita berdiri tegak. Kita dah belajar cara berdiri tegak sewaktu menyanyikan lagu negaraku. Tapi lepas habis lagu je
terus jadi bongkok belakangan. Jangan jadi macam tu. Jadi kita kena sentiasa peka. So bila berdiri tu tegak. Yang ketiga pula kita tengok cara tidur. Cara tidur, kita nampak orang tu baring kat situ. Nampak tak? Tak apa, terpasarkan lagi. Okey. Sekarang kita tengok pula cara tidur yang betul. So cara tidur yang betul ni, awak pastikan kepala awak disupport tu macam ditahan oleh bantal supaya berat awak tak terletak pada bahu sepenuhnya. Jadi awak tengok cara tidur yang betul, dia pusing mengiring, kaki mengiring, dia merehatkan tulang-tulang dia. Jadi kalau awak tidur dengan cara macam baring macam ni, cara baring yang ada dekat sini, awak nampak kan cara baring ni? Kalau awak tidur cara baring yang salah ni, awak akan menyebabkan belakang awak sakit. Nampak bahawa belakang awak bengkok. Pastikan tulang belakang kita sentiasa lurus untuk kita tidur. Yang terakhir sekali, cara untuk mengangkat barang. Kita boleh nampak kat sini kan, cara untuk mengangkat barang. Ini cara untuk mengangkat barang yang betul. Awak tunduk habis, baru awak angkat barang dekat bawah. Awak jangan bongkokkan badan macam ni. Ini akan menyebabkan tulang belakang awak sakit. Okey, kita tengok informasi di bawah. Posture bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Posture tu yang saya cerita tulang belakang tadi tu. Rehat, berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Jadi kita kena berehat sekejap. Kalau kita dah angkat barang, kita dah letak tempat dia, kita tunggu kejap, baru kita mulakan semula aktiviti tu. Dan terakhir sekali, tidur, melelapkan mata dan merehatkan badan. Tidur sangat penting. Ini banyak bersalah ni. Yang tengok YouTube sampai dah tengah malam. Jadi kita kena pastikan kita semua dapat tidur yang cukup. Okey? Jadi saya nak awak semua cuba peka tentang posture badan selepas ini. Boleh? Kita cuba sama-sama. Sebab kadang-kadang kita boleh terlupa. Jadi kalau kita nampak kawan kita guna posture yang salah, kita tegur dia. Boleh tak? Kita cuba macam tu. Okey. Kenapa kita perlu jaga posture? Tadi saya dah cerita sikit kan. Sekarang kita pergi lebih mendalam. Kenapa kita perlu menjaga posture kita dengan cara yang betul? So dekat sini, dekat muka surat 69, kita boleh tengok dia punya ada satu poster. Kepentingan menjaga posture. Dekat bawah ni poster dia, kepentingan rehat dan tidur. Tadi saya cerita sikit pasal tidur kan. So pentingnya menjaga posture untuk pembesaran yang sempurna. So awak mesti nak tinggi kan. Awak nak jadi lebih tinggi je. Jadi awak kena jaga posture awak. Kalau awak bongkok, awak akan lebih pendek. Kalau awak berdiri, awak lagi tinggi. Jangan bongkok. Jadi luruskan badan awak. Yang kedua, mengelakkan kecederaan dan supaya badan lebih sihat dan hidup lebih cergas. Itu kalau kita jaga posture kita, badan kita secara automatik menjadi lebih sihat sebab kita jaga tulang-tulang kita untuk tidak cedera. Okey, yang terakhir sekali yang kat bawah ni, kepentingan rehat dan tidur. So bila kita tidur, proses pencernaan akan mula mencerna barang-barang yang kita dah makan, makanan-makanan yang kita dah makan tu. So bila kita tak tidur, proses tu jadi slow, jadi lambat. Jadi bila kita tidur, dia lebih lancar. Yang kedua, membina membaiki sel-sel yang rosak waktu kita tidur. Sel-sel kita akan mula membaiki mana-mana yang luka-luka semua. Kan kita pernah tidur, kalau kita main, katakan tercucuk lah duri, lepas tu berdarah. Bila malam kita tidur, esok kita dah nampak dia macam makin baik. Sewaktu kita tidur, sel-sel badan kita membina yang rosak-rosak tu. Kulit-kulit kita yang rosak apa semua tu, sel badan kita membina. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Kalau kita cukup tidur, kita akan rasa lebih segar. Lepas mandi tu segar je. Kalau kita tak cukup tidur lepas mandi, kita nak pergi sekolah pun tarik break, berat-berat kan. Jadi kita kena cukup tidur, baru kita boleh bersemangat pergi ke sekolah dan boleh menumpukan perhatian sewaktu guru mengajar. Jadi penting untuk tidur juga, kita dapat merehatkan fizikal dan mental kita. Seperti mana kita cerita-cerita tadi itulah. Kita dah cerita sedikit. Jadi untuk hari ini itu sahaja mengenai pendidikan kesihatan yang kita belajar, iaitu
Yang pertama sekali apa tadi? Posture badan kita yang betul, cara duduk betul, cara berdiri yang betul, cara tidur yang betul, dan cara mengangkat barang yang betul. Yang kedua yang kita belajar ialah kepentingan menjaga posture dan juga kepentingan rehat dan tidur tu tadi. Jadi kita dah belajar 3 benda hari ni. 3 benda, bukan 2 benda, 3 benda. Kepentingan menjaga posture, kepentingan rehat dan tidur. Lepas tu kita belajar posture yang betul. Jadi saya harap, saya sangat-sangat berharap semua dapat cuba untuk mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini. Jadi untuk latihan hari ini, saya nak awak buat satu peta minda. Dalam buku tulis nanti awak tulis muka surat 69 ni, awak buat satu peta minda. Cara nak buat peta minda, jom kita tengok sama-sama. Okey, macam ni cara kita nak buat peta minda. Mula-mula kita akan buat dia punya awan dia tu. Awan dia dekat ni kita tulis posture. Kenapa kita kena jaga posture kita? So kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tulis badan lebih sihat. Kat bawah ni pula kita tulis mengelakkan kecederaan. Awak tulis tulisan elok-elok sikit. Saya tulis pakai pen komputer, dia susah sikit nak nulis. Awak tulis pakai pensel kan? Boleh tulis senang, dengan senang kan? So awak boleh cuba tulis elok-elok sikit ya. Jangan tulis macam saya ni. Ni tulisan tak cantik sangat. Hidup lebih cergas. Akhir sekali, tumbuh serang sempurna. So inilah peta minda yang saya katakan tadi. Jadi saya nak awak buat peta minda macam ni. Buat cantik-cantik, hias elok-elok. Buat yang lebih baik daripada apa yang saya buat. Boleh? Lepas tu hantar dekat Google Classroom. Tak pun hantar ke WhatsApp je, hantar kepada saya. Nanti yang kelas akan datang kita akan tengok sama-sama. Boleh? Jadi saya harap semua faham dengan apa yang saya ceritakan hari ini. Jadi kita jumpa lagi dalam pendidikan kesihatan yang akan datang. Jadi apa lagi?